Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أما بعد. Muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita sambung kembali pengajian fiqh solat jamaah ataupun kita namakan sebagai pedoman imam dan makmum. Kita sedang berada di hujung-hujung kitab kita membicarakan tentang solat Jumaat pada halaman 173. Kita baru selesai saja membicarakan tentang rukun khutbah. Berakhir pada rukun khutbah yang kelima. Rukun khutbah sebagaimana kita sedia maklumi ada 5 rukun khutbah. Itulah memuji Allah, bersalawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpesan supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membacakan ayat Al-Quran dan berdoa untuk orang mukmin. Kita baru berakhir berdoa untuk orang mukmin. Membaca ayat Al-Quran itu boleh dibacakan pada salah satu daripada dua khutbah itu, dan begitu juga berdoa untuk orang mukmin. Tapi berdoa untuk orang mukmin kalau dipilih salah satu daripada dua khutbah itu kena khutbah yang kedua. Berdoa untuk orang mukmin kena khutbah yang kedua. Baik, kita telah membincangkan tentang doa untuk orang mukmin tu mungkin sekurang-kurangnya Allahumma ghafir li jamil muslimin wal muslimat. Tapi kita dah bagi tahu minggu lepas kita tak boleh, ingat lagi anak-anak, kita tak boleh berdoa untuk semua orang muslimin semua dosa mereka. Pasal apa? Pasal kita wajib i'tiqad dalam kalangan orang Islam pun ada juga yang masuk neraka, ada juga kan. Tapi maksud kita tak boleh doa semua orang Islam tu, mana semua sejak daripada zaman tu Adam sampailah kiamat tu semua dosa mereka, macam mana? Takkan semua nak terlepas kan? Kan. Tapi kalau kita doa semua orang Islam, boleh kita doa akan dosa-dosa mereka, kan? Bukan semua dosa mereka. Tapi kalau kita nak berdoa untuk adik-beradik kita, saudara mara kita 7 keturunan pun tak ada masalah, sebab dia tak akan jadi semua orang Islam, kan? 7 keturunan adik-beradik aku, ya Allah ampunkanlah semua dosa mereka, tak ada masalah. Sebab dia bukannya akan jadi semua umat Islam daripada mula manusia sampai akhir zaman tu. Jadi yang tu tidak ada masalah. Bahkan elok berdoa macam tu pun, kan? Doa, ya Allah ampunkanlah dosa aku, dosa ibu bapa aku, semua dosa-dosa mereka. Mak menakan, bak menakan aku, adik-beradik aku, adik abang aku, kakak aku, kan? Semua dosa mereka.
Kita ni semua dosa mereka. Tak ada masalah yang tu sebab apa? Sebab dia tak akan meliputi semua orang Islam daripada zaman dulu sampai sekarang. Zaman hujung akhir zaman ya. Tapi kalau yang tak bolehnya ialah kita rangkum semua habis. Daripada dahulu sampai sekarang semua dosa-dosa mereka. Tapi kita digalakkan berdoa untuk orang-orang Islam yang terdahulu. Sebab dalam Al-Quran pun menyebutkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, kan. Nak apa ayat tu kan? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Yang tu kita apa maksud dia? Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah pun mendahului kami dalam iman. Maknanya orang dahulu pun kita berdoa juga. Digalakkan kita berdoa. Sebab apa? Sebab Al-Quran tu, ayat Al-Quran tu doa seluruh umat Islam yang dahulu kemudian. Tapi tengok dalam ayat tu dia tak sebut Rabbana ghafir lana jami'a, dia tak sebut itu jami'a zunubina wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Cuma sebut itu je, ampunkan dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara kami yang terdahulu, orang beriman yang terdahulu daripada kami. Itu tak ada masalah. Bahkan digalakkan kita berdoa. Kalaulah digalakkan kita berdoa untuk orang yang terdahulu daripada kita yang kita pun tak kenal mereka pun, apatah lagi ibu bapa kita, lagi-lagilah. Apatah lagi adik-beradik kita, apa lagi mak saudara, pak saudara kita, lagilah kan. Jadi berdoalah untuk kaum kerabat kita kan. Tu doa semua dosa mereka ya Allah, rayu sungguh-sungguh. Kita ni kalau kita doa untuk orang, patah balik pada kita juga. Kadang-kadang kita nak doa pada orang ni kita rasa macam berkira kan. Kita rasa macam berkira, kita berdoa pada dia dapat kat dia kan. Padahal kita tahu malaikat akan mengaminkan walaka kazalik. Begitu juga untuk kamu. So bila kita doa untuk, bahkan di antara doa yang mustajab itu ialah doa fi zahril ghaib. Doa yang untuk saudara kita yang dia tak tahu. Itu di antara doa yang mustajab. Dia tak tahu. Kawan kita sebelah kita kan. Kita doa untuk dia, ya Allah ampunkan dosa dia, murahkan rezeki dia. Dia tak tahu pun. Dia tak tahu pun. Sebab itu kita syaitan kacau. Duk doakan dia akan doakan hang pun. Kan syaitan kacau kan. Padahal Nabi beritahu bila kita berdoa begitu, malaikat akan mengaminkan dan mengatakan untuk kamu juga begitu. Malaikat doa untuk kita balik kan. Maka kita doa kebaikan untuk orang tu sebenarnya pantulannya balik kepada kita juga. Jadi kadang-kadang bila kita tahu begitu, doa yang mustajab itu ialah doa zahril ghaib. Kawan kita ada masalah kan, dia berdoa tak selesai masalah, apa salahnya kita berdoa pada dia, tapi jangan beritahu pada dia. Jangan beritahu pada dia. Jangan beritahu pada dia. Itu di antara doa yang mustajab. Tiba-tiba selesai masalah dia kan. Dia pun seronok, dia tak tahu yang kawan sebelah dia doa selalu untuk dia. Kan. Tapi kita tak selesaikan masalah kita. Jangan bimbang. Kalau pun tak selesai, pahala daripada doa, ganjaran kebaikan dapat tu kita tumpang dapat sama insya-Allah. Baik. Itu kita berdoa zahril ghaib, itulah berdoa dalam keadaan orang tak tahu. Sekarang ini orang berdoa nak orang tahu. Orang berdoa nak orang tahu kan. Masuk dalam grup WhatsApp kan. Ni kawan kita kemalangan, semua syafakallah akan masuk, tapi dia tak berdoa pun. Dia pakai copy paste tak berdoa pun. Yang tak apalah nak masuk syafakallah tu nak bagaimana, tapi sebelum nak syafakallah hantar mesej tu tadah tangan dulu kan. Tadah tangan dulu, ya Allah sembuhkanlah kawan aku ini, dapat berita kata dia kemalangan, cedera, sembuhkanlah dia. Lepas tu tak kena hantar syafakallah tak apa dah. Kalau tak ada hantar pun Allah mahu mengetahui. Tapi kalau nak hantar pun hantarlah. Tapi nak hantar tu kena perlawanan dalam hati kita lah antara ujub dan riak kita tu. Dia tidak masalah nak menzahirkan. Jadi berlawan dalam hati kita tu, nak tunjuk kata kita ni dah ambil tahu lah hal dia kan. Tak ada masalah kalau ni sebagai meraihkan, nak mententeramkan hati kawan kita, tak ada masalah. Tapi doa dulu yang betul-betulnya. Kalau sekat siapa kalau copy paste tu kita tak berdoa pun kan, cuma nak ambil hati je lah kan. Begitu anak-anak. Kalau sebab zaman anak-anak kan, zaman ustaz pun dia hujung-hujung baru tahu dunia gadget ni kan. Anak-anak ke depan memang inilah dunia anak-anak kan. Jadi begitu, jangan kita terlalai sampai kita
hanya doa dengan jari saja, tapi tidak doa dengan mulut dan hati. Kan, doa sungguh-sungguh di mulut. Latihkan. Kalau orang sampai WhatsApp grup kita berita tentang kematian ke, berita tentang sakit ke, kawan sakit ke, saudara mara sakit ke, sebelum nak passing dalam grup itu, angkat tangan dulu. Orang tak tahu pun. Orang tak tahu pun. Ya Allah, dapat berita kematian bapa kepada kawan saya, tinggal dunia, ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosanya. Kan? Tanda tangan dulu. Lepas itu nak hiburkan saudara kita tu supaya dia kata kita ambil berat tentang keluarga dia. Tak apalah, nak paste pun kan apa ni, azamallahu ajraka, kan, ataupun apa-apalah takziah ke apa semua, itu untuk hiburkan hati dia, kan. Tapi hak yang kita doa dulu baru buat gitu. Kena latih begitu. Jangan duk latih cepat sampai paste, copy paste kan. Hantar je, forward je. Padahal kita tak berdoa pun, ya. Baik. Hari ini kita masuk kepada hukum berdoa untuk sultan, muka surat 173 tu kan. Hukum berdoa untuk sultan dalam khutbah. Mengenai berdoa untuk sultan, para ulama mazhab Syafi'i bersependapat bahawa ianya tidak wajib dan tidak sunat. Dalam kitab Al-Muhazzab disebutkan bahawa doa yang khusus untuk sultan tidak mustahab, tidak sunatlah, tidak mustahab tu, berdasarkan nukilan daripada Atha yang menyebutkan ianya adalah bid'ah. So bila sebut bid'ah ni jangan kita terus letak pada dosa. Kadang bila setengah ulama disebut ini adalah bid'ah, dia tak cerita lagi bid'ah apa. Sebab bid'ah ada bid'ah yang hasanah dan ada bid'ah yang mazmumah, ada bid'ah yang terpuji dan ada bid'ah yang terkeji. Kan, jadi bila kita tengok ulama sebutkan itu bid'ah, kita jangan cepat terus kita dosa, nanti dulu tengok apa dia maksudkan, kan. Kalau dia kata bid'ah munkarah, bid'ah yang tercela, dia beritahu baru maknanya benda yang salah. Tapi sekadar dia kata ini bid'ah je, maknanya tidak pernah berlaku. Itu dia maksudkan begitu, tak berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang berdoa untuk pemerintah ataupun kan. Jadi pemerintah menentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah kan. Jadi ataupun di doa untuk pemimpin-pemimpin kabilah mereka ke di zaman Rasulullah SAW, tak berlaku begitu, kan. So bila tak berlaku begitu, maka sebagai ulama kata bid'ah lah. Bila dia kata bid'ah tu, kita sekarang ni sebab sebahagian orang dia hukum bid'ah tu sebagai hukum, bid'ah tu asalkan bid'ah tu terus dosa. Tak, kita tengok dulu bid'ah yang kategori mana. Tapi ada orang yang dia tak boleh terima, dia kata bid'ah tak ada, bid'ah semua sesat. Itu satu kefahaman aliran lain. Majoriti ulama ni bid'ah itu ada bid'ah dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i pun kata bid'ah ada bid'ah yang hasanah dan ada bid'ah yang mazmumah, kan. Baik. Jadi namun begitu menurut Imam Nawawi, namun begitu Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Majmu' bahawa pendapat yang dipilih ialah tidak mengapa berdoa untuk sultan secara khusus asalkan tidak ada penyelewengan dalam menyifatkannya. Mendoakan kebaikan untuk para pemimpin umat Islam dan orang-orang yang mengendalikan urusan mereka dan berdoa supaya diberikan bantuan kepada mereka dalam menegakkan kebenaran dan memerintah dengan adil dan seumpamanya adalah dimustahabkan, yang sunat menurut kesepakatan para ulama. Walaupun pada segi asalnya doa itu dia tidak sunat, tidak wajib dan tidak sunat. Jadi dia haruslah, harus maksud buat tak apa, tak ada masalah apa, kan, tak ada larangan apa. Tapi kalau kita dorongkan doa itulah untuk tujuan dia supaya bantu doa supaya Allah Ta'ala tolong pemerintah itu untuk menegakkan kebenaran, tolong pemerintah itu berikan taufik hidayah kepadanya, maka dalam hal ini menyebutkan dimustahabkan. Mana dimustahabkan ni ialah mustahab ni dari bahasanya digalakkan, tapi dapat sunat jugalah, maknanya dapat pahala lah, kan. Kalau kita doa kebaikan supaya diberikan petunjuk, diberikan pertolongan kepadanya, itu yang doa di khutbah kita, khutbah kita ni di Selangor ke di mana pun semua ada doa untuk sultan. Tapi lafaz doa tu ada orang kita tak boleh, kita tengok dulu lafaz doa tu macam mana. Kalau di Selangor kata apa? Allahumma atil umrahuma muslihaini lirra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wa rasyad. Pernah dengar dalam doa khutbah, kan? Ya Allah, sampaikanlah
panjangkanlah umur mereka, itulah Sultan Selangor dan Raja Muda Selangor. Muslihain, bukan kita minta panjang umur begitu saja, kita minta ya Allah panjangkanlah umur mereka itu dalam keadaan mereka buat kerja memperbaiki kan, dalam keadaan mereka buat kerja mengislahkan, memberikan kebajikan kepada rakyat, lira'ayati wal bilad, untuk rakyat dan negeri. Itu duk maksud dia. Wa balligh maqasidahuma, dan apa juga tujuan-tujuan mereka dalam mentadbir memerintah itu, sampaikan tujuan mereka itu ke arah tariqil huda war rasyad, jalan petunjuk kan. Itu doa kita untuk sultan. Takkan itu pun kita tak boleh kan. Itu baiklah, mana kita minta supaya diberikan petunjuk kepada sultan kita kan. Yang kita doa, so aminkan sajalah. Takkan kita tak mau nak amin kalau doa macam tu kan. Jadi itu kadang kita sebagai orang tu dia tak faham apa doa untuk pemerintah, untuk doa sultan. Yang tak bolehnya kita mensifatkan dengan sifat yang tak betul kan. Kita sifatkan sifat tak betul, raja kami yang adil lagi bijaksana. Tak ada dalam doa, sebab kita tak tahu pun bijaksana kata bijaksana, tapi tak ada doa-doa yang dikeluarkan oleh pejabat agama negeri mana pun, tak ada menyifatkan sultan dengan sifat-sifat yang tidak betul. Sebab doa meminta petunjuk, sebab Allah Taala tolong dia dengan memerintah supaya dengan cara yang mengikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita aminkan saja doa itu. Amin sungguh-sungguh, tak apa kan doa itu. Baik. Memang amin sungguh-sungguhlah, doa apapun, doa yang baiklah kan. Baik. Semua rukun khutbah wajib dalam bahasa Arab. Seterusnya, semua rukun khutbah wajib dalam bahasa Arab. Dalam kesemua rukun yang telah disebutkan, ia hendaklah disebutkan dalam bahasa Arab menurut pendapat yang asah. Asah dari itu kena baca, jangan baca asah pula kan. Asah pisau, bukan asah pisau tu. Larumi asah kan, asah. Isim tafdil daripada sahih. Dan ia adalah pendapat yang diputuskan oleh kebanyakan ulama. Ini kerana rukun-rukun itu ialah zikir yang difardukan. Lantaran itu ia disyaratkan disebutkan dalam bahasa Arab seperti mengucap tasyahud dan takbiratul ihram. Rukun-rukun khutbah dia mesti dalam bahasa Arab. Pasal apa? Pasal dia adalah zikir. Rukun-rukun khutbah itu semuanya adalah zikir. Sebagaimana dalam solat, zikir-zikir dia mesti dalam solat tu dia tak boleh dalam bahasa selain daripada Arab. Maka kita dalam khutbah yang melakoni rukunnya mesti kena dalam bahasa Arab. Tapi kalau mau'izah, nasihat-nasihatnya itu tak apalah dalam bahasa, mengikut bahasa yang dipahami oleh bangsa itu. So yang kita bahasa Melayu tu itu ialah nasihat-nasihat kan. Rukun-rukun tu semua kita baca dalam bahasa Arab kan. Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian salawat, kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasulullah, sampai kita bersalawat seterusnya, kemudian ittaqullah, kan semua tu dalam bahasa Arab. Itu rukun-rukun yang semua kita sebut dalam bahasa Arab. Kemudian yang Melayu tu ialah mau'izah. Ada juga kita terjemahkan rukun itu dalam bahasa Melayu, boleh, tetapi dengan syarat yang asalnya baca dalam bahasa, kena baca bahasa Arab dulu. Kan nak terjemah boleh, tapi kena baca bahasa Arab dulu. Baik. Dalam hal ini lantaran itu ia disyaratkan disebutkan dalam bahasa Arab seperti mengucap tasyahud dan takbiratul ihram. Macam kita dalam solat kita takbiratul ihram. Tak boleh kita takbiratul ihram Allah Maha Besar. Kan? Kan? Walaupun itu terjemahan daripada Allahu Akbar, dia mesti Allahu Akbar juga kan. Begitu juga lafaz tasyahud, bacaan tahiyat kena dalam bahasa Arab dalam solat. Dalam hal ini, jika di kalangan mereka tidak terdapat orang yang dapat mengucapkan bahasa Arab dengan baik, haruslah dia berkhutbah dengan bahasanya dalam tempoh dia sedang mempelajari bahasa Arab. Jika tempoh untuk belajar itu telah berlalu, tanpa ada di kalangan mereka yang mempelajarinya, maka mereka berdosa. Justru mereka tidak sah menunaikan solat Jumaat dan hendaklah menunaikan solat Zuhur. Dalam satu kampung tu, kesemuanya kita baru masuk Islam. Tak ada orang-orang lama yang masuk Islam kan. Kemudian mereka duduk dengan perkampungan mereka sendiri, dalam komuniti mereka sendiri, dan mereka nak buat solat Jumaat. Boleh cukup syarat nak buat solat Jumaat, tapi kena ada orang yang boleh menyebutkan dalam bahasa Arab. Tapi kalau tak ada, tapi mereka cukup dah, tapi kalau tak ada orang yang boleh sebut dalam bahasa Arab, masa tak cukup nak belajar nak sebut dalam bahasa Arab tu, dalam tempoh masa tak cukup itu mereka masih boleh. Tetapi kalau masa cukup untuk belajar, mereka
tak gunakan masa untuk belajar, dah habis dah tempoh, pada huruf lah kita katakan nak belajar untuk menyebut ni berapa lama kan. Sebab sehari berbuat kursus daurah boleh sebut kan, sekat nak sebut rukun ni kan, tiba-tiba tak digunakan kesempatan itu kan, tak boleh nak belajar agak. Maka bila dah habis peluang untuk belajar tu, maka satu kampung tu semua tak gunakan peluang untuk belajar itu, maka mereka tak boleh buat solat Jumaat, melainkan kena ada orang lain, tok imam lain, import tok imam lain tak apalah kan. Kalau mereka juga nak buat dalam bahasa mereka, tak boleh. Pada ketika itu mereka kena menunaikan solat zuhur, dan mereka juga berdosa pasal apa? Pasal mereka masa telah cukup tapi mereka tak guna untuk belajar. Tapi tak boleh buat solat Jumaat, mereka kena buat solat zuhur. Jarang ada lah macam ni. Kalau ada berlaku sungguh pun orang akan import tok imam, anak-anak semualah, ambil anak-anak hafiz-hafiz ni, pergi jadi tok imam situ, sebab kampung tu tak ada langsung orang yang boleh kan. Jadi selesai masalah kalau buat macam tu kan. Baik. Kemudian seterusnya syarat-syarat khutbah. Syarat-syarat khutbah. Apabila disebutkan tentang syarat, maka ia mempunyai persamaan dengan rukun dari sudut hukumnya, iaitu wajib. Jika syarat tidak dipenuhi, maka khutbah itu tidak sah. Bezanya syarat bukannya khutbah itu sendiri, tetapi ia perkara yang wajib dipenuhi bagi mengesahkan khutbah. Dalam kitab Al-Majmu' disebutkan terdapat 7 syarat bagi khutbah. Manakala dalam kitab Asy-Syarqawi Al-Tahrir disebutkan sebanyak 11 syarat. Di sini akan disebutkan 11 syarat tersebut dengan mendahulukan 7 syarat yang terdapat dalam kitab Majmu', iaitu, jadi syarat dengan rukun tu sama aja dari sudut hukumnya. Hukumnya kedua-duanya adalah wajib. Maknanya kalau kata syarat tak ada, khutbah tu pun tak sah. Rukun tak ada, khutbah tak sah. Cuma apa beza? Beza rukun dengan syarat kita dah beritahu. Rukun dia lah batang tubuh ibadat tu sendiri. Syarat benda luar daripadanya. Bukan batang tubuh dia, tapi dia wajib. Macam syarat semayang kan. Itulah suci, menutup aurat, menghadap kiblat, semua tu. Maka itu syarat. Tapi suci itu bukan semayang. Wuduk itu bukan semayang kan. Dalam keadaan wuduk bukan semayang. Menghadap kiblat tu bukan semayang, bukan batang tubuh semayang kan. Bersih daripada najis semua tu bukan batang tubuh semayang. Batang tubuh semayang tu apa dia? Itulah daripada takbiratul ihram sampailah ke salam tu, itulah batang tubuh semayangnya kan. Itu rukun, itu rukun. Syarat benda luar, tapi kalau syarat tak ada, tak sah juga semayang kan. Walaupun dia bukan semayang, wuduk tu bukan semayang, tapi kalau wuduk tak ada, tak sah semayang kan. Jadi kedua-duanya adalah wajib. Jadi apa syarat khutbah? 1, dilakukan pada waktu zuhur, kerana inilah caranya yang diambil daripada Nabi SAW. Jadi kalau belum masuk waktu zuhur lagi, nak khutbah dulu, lepas itu dah habis khutbah baru masuk waktu terus nak sembahyang, tak boleh, tak sah. Kena tunggu masuk waktu zuhur dulu baru boleh khutbah. Kedua, dilakukan sebelum menunaikan solat Jumaat. Tak boleh buat solat Jumaat dulu kemudian baru khutbah macam sembahyang raya tu. Sembahyang raya kita sembahyang dulu, lepas itu baru khutbah kan. Solat Jumaat dia kena khutbah dulu, barulah sembahyang selepasnya. Jadi kena dahulukan khutbah. Ketiga, dilakukan dalam keadaan berdiri bagi yang mampu berdiri. Kalau mampu berdiri, wajib berdiri. Kalau khatib itu mampu berdiri. Kalau khatib itu tak mampu berdiri, kena uzur, barulah boleh duduk macam orang sembahyang jugalah, macam orang sembahyang. Tapi dia tak ada syarat, oleh kerana dia tak mampu berdiri, kena tukar orang lain baca khutbah. Tak juga. Dia boleh baca khutbah sebagai tak imam tak mampu berdiri, dia sembahyang duduk, makmum yang berdiri boleh ikut dia kan. Tapi makmum jangan duduklah, makmum boleh berdiri kan. Makmum boleh ikut orang yang sembahyang duduk, tapi yang tu dengan syarat dia boleh tahu dan membezakan pergerakan imam tu. Dia tahu yang sekarang ni imam tengah berdiri, yang ni sekarang ni imam tengah duduk, dia tahu beza. Kalau dia tahu beza, dia boleh ikut. Walaupun imam itu sembahyang dalam keadaan duduk ataupun berbaring sekalipun, kita berdiri kita boleh ikut, tapi dengan syarat kita boleh tahu pergerakannya. Yang ni dia tengah buat apa? Oh lah ni dia tengah rokok, kita tahu, tak apa. Lah dia tengah sujud, lah dia tengah iktidal, kita tahu. Walaupun dalam keadaan dia berbaring, kita nak ikut dia boleh kan. Maka begitu juga khutbah. Khutbah kalau kita khatib itu dia tak boleh nak berdiri kerana dia uzur, dia sakit. Tak perlu kita kata tak sah ni, kena ganti orang lain. Nak bagi dia juga baca khutbah, boleh, dia boleh duduk sebab dia ada keuzuran. Tapi kalau dia tak ada keuzuran, dia sengaja duduk, tak sah khutbah itu. Baik.
Jika khatib tidak berupaya berdiri, maka dia boleh berkhutbah sambil duduk. Dan jika tidak berupaya duduk, dia boleh berbaring seperti halnya tentang solat. Macam solat juga lah kan. Oh, dia sampai begitu sekali, khatib nak khatib tu juga, tak nak khatib lain kan. Dia uzur, dia sampai duduk pun tak boleh, kena baring. Baringlah baca khutbah sambil baring macam dalam solat juga. Boleh. Dalam hal ini, jika khatib berkhutbah sambil duduk, diharuskan para makmum mengikutnya sebagai imam walaupun dia tidak memberitahu yang dia tidak berupaya berdiri kan. Jadi kalau kata khatib, biasanya khatib itu dia automatik imam, kebiasaannya khatib itu automatik imam kan. Jadi kalau khatib itu bila dia khutbah sambil duduk kan, kemudian dia jadi imam. Di imam pun duduk. Kita tak boleh tanya lagi dah, sebab bila duduk tadi kita tahu dia uzur kan, maka kita pun boleh ikut dah, kita fahamlah dia uzur kan, uzur. Tapi kita kena tahu juga, tapi kalau kata dia duduk itu daripada asalnya memang dia tak boleh berdiri kan, maknanya dia berdiri, dia main tu main dengan tolak kursi roda dah contohnya main tolak kursi roda. Tapi kalau main itu sambil jalan kaki besok tu kan, lepas tu terus duduk nak sembahyang, yang tu tak boleh lah kan. Pasal apa? Pasal tadi boleh jalan, macam tak boleh berdiri pula kan. Ada saya jumpa di setengah tempat seseorang, dia uzur, jadi dia sembahyang. So bila dia sembahyang, dia duduk terus. Tadi nampak dia jalan, dia memang tak boleh untuk ni, dia tak boleh nak sujud sebab apa, kaki dia macam krem tak boleh nak lipat kan. Dia duduk pun terus lunjur kaki, so dia duduk terus. Jadi saya sudah sembahyang, saya sebab kita dah mendatang kemudian sudah sembahyang tu, saya panggil dia, bagi tahu tuan boleh berdiri, maka berdiri sembahyang. Tak payah pun, jangan disusahkan. Sebab dia pilih sebab apa dia terus duduk? Sebab dia rasa tak boleh sujud, padahal hak yang paling utama tu kena utamakan berdiri dulu. Berdiri berukun kan, sujud berukun. So dia pilih pasal tak boleh sujud, dia kena duduk terus kan. Duduk terus. Dia duduk pun dia tak sujud secara ni pun. Tak boleh sujud di lantai pun sebab kaki dia melunjur. Kaki dia melunjur, dia duduk kan. Jadi dia berdiri boleh. Saya beritahu tuan, saya cari macam ni sembahyang dia. Tak payah duduk fikir nak turun ke bawah. Mengapa duduk fikir nak turun ke bawah? Padahal kita sembahyang tu mula daripada atas, daripada berdiri. Kan Nabi kata, salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala janbin. Kan, sembahyanglah berdiri. Kalau tak mampu barulah duduk. Kalau tak mampu barulah mengiring atau rusuk. Kan. Jadi Nabi sebut satu, berdiri dulu. Maka kena bagi utama berdiri. So kalau tak mampu nak rokok, tak mampu nak sujud, maka berdiri sajalah. Berdiri sajalah. Kemudian rokok. Kemudian untuk sujud yang kita tak boleh tu, rokok sekali lagi. Rokok itu jadikan sebagai sujud dan rendahkan sikit daripada posisi rokok tadi, itu jadi sujud. Jadi tak payah turun lagi dah, di kaki dia krem, tak boleh nak lipat. Semua dalam keadaan berdiri saja. Jadi habis Fatihah rokok kan, rokok i'tidal sami Allahu liman hamidah. Kemudian turun macam rokok juga, tapi jadikan dia sebagai sujud. Kemudian rendahkan sikit daripada rukuk yang tadi supaya beza antara rukuk posisi itu sebagai sujud dengan yang tadi sebagai rukuk. Kemudian berdiri, anggap kan itu sebagai duduk antara dua sujud, berdiri. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Kemudian rukuk balik, iaitulah rukuk itu sebagai sujud kedua kan. Kemudian berdiri, itu masuk rakaat kedua pula kan. Macam itulah. Tak payah kalau dah nak turun bawah siapa. Yang utamanya Nabi kata sembahyang berdiri dulu, tak boleh berdiri baru duduk, tiba-tiba pilih duduk padahal dia boleh berdiri kan. Pasal apa? Pasal dia kira tak boleh nak duduk ke bawah kan. Dia kira sujud pun tak boleh pun. Kalau sujud pun sujud atas angin juga, pasal kaki melunjur gitu kan. Itu kadang-kadang orang tak faham dah tu. Baik. Jadi kalau kita faham dah tu, tak ada masalah kita nak cari kursi ke apa semua kan. Kemudian seterusnya,
Duduk di antara dua khutbah. Ni rukun apa ni syarat. Syarat. Tapi dia bukan rukun. Pasal apa? Pasal duduk tu bukan khutbah. Kan? Duduk tu bukan khutbah. Tapi dia syarat. Tapi kalau tak duduk, tak sah juga khutbah tu. Sebab syarat pun wajib juga. Duduk di antara dua khutbah. Sekurang-kurang tempoh duduk ialah sekadar tumakninah dalam solat. Sekurang-kurang tempoh duduk ni asalkan duduk saja. Sekiranya duduk tu ada berhenti tetap. Kan? Sekurang-kurang ada tumakninah lah. Kan? Bukan duduk terus bangun, itu tak ada tumakninah. Kan? Duduk ada berhenti kan? Ada tumakninah lah. Dalam solat tu sekurang-kurang tumakninah tu, kalau kita duduk tu kita nak sebut subhanallah tu boleh sebut, adalah tumakninah lah. Itu maksudnya. Baik. Seperti halnya kadar ketika duduk antara dua sujud dalam solat. Begitu juga duduk antara dua sujud dalam solat. Sekurang-kurangnya kena ada tumakninah. Kalau kita tak baca doa celah-celah tu kan, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani, kita tak baca. Yang tu sunat. Kalau tak baca solat sah, sebab dia bukan rukun. Tapi kalau tak baca pun dia kena duduk juga, sebab duduk tu rukun. Duduk antara dua sujud tu rukun. Bacaan Rabbighfirli tu sunat, duduk tu rukun. Kan? Duduk tu rukun. So kena duduk tu lama mana dah tak baca, takkan duduk lama. Duduk sekurang-kurangnya ada nama duduk berhenti. Itu maksudnya. Jadi adalah tumakninah. Itu maksud sekurang-kurang dia. Kalau duduk yang tak sempat berhenti tu, duduk terus balik, mana tak ada pemisah. Kan? Itu tak ada tumakninah. Tapi kalau duduk antara dua khutbah kan, walaupun sekurang-kurangnya duduk tumakninah saja, tetapi disunatkan tempoh duduk itu sekira-kira kita dapat membaca surah Ikhlas. Selama membaca surah Ikhlas, qul huwallahu ahad, dan disunatkan kita baca pun. Bagi khatib disunatkan baca surah Al-Ikhlas tu. Kan? Jadi waktu itu makmum tengah berdoa apa semua, khatib baca surah Ikhlas, bismillahirrahmanirrahim, baca pelan-pelan lah, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Kalau dia tak mau baca pun disunatkan juga duduk itu sekadar boleh lama membaca surah Al-Ikhlas. Jika khatib dan disunatkan membaca surah itu ketika duduk. Jika khatib tidak duduk di antara dua khutbah itu, maka ia hanya dikira satu khutbah sahaja. Oleh itu dia hendaklah melakukan satu khutbah lagi dengan diselangi oleh duduk. Kalau dia tak duduk antara dua khutbah tu, dia terus masuk baca khutbah yang kedua, kita makmum pun dah confuse lah, apa hal khatib ni kan. Terus dia berhenti saja, tak cakap apa, bagi orang tengah duduk doa, tapi dia masih berdiri. Lepas tu dia terus dah habis dah orang doa, dia pun terus baca khutbah yang kedua pula. Kita tak kata batal lagi khutbah dia, tak batal lagi. Tetapi dah habis khutbah yang kedua tu, dia kena duduk balik sekali lagi khutbah. Jadi khutbah kedua dan khutbah pertama tu dikira baru satu khutbah. Kan? Dia kena duduk balik satu khutbah. Kan? Itu maksudnya. Jadi kalau jadi macam tu, makmumlah kena peringat. Makmumlah kena peringat. Satu lagi khutbah, kan? Satu lagi khutbah. Kalau dia turun sebenarnya satu lagi khutbah. Pasal apa? Pasal tadi tak duduk. Habis itu makmum peringat, makmum cakap tentang khutbah, macam mana pula hukum dia? Terus lagi kita kalau sempat kita sampailah. So, dalam mazhab Syafi'i dia jadi makruh bercakap kalau tidak ada sebab apa. Kalau ada sebab boleh, kan? Ada dalam mazhab lain kita haram bercakap, kan? Orang yang berkhutbah sambil duduk kerana keuzuran wajib memisahkan di antara dua khutbah itu dengan berhenti yang melebihi kadar berhenti untuk bernafas dan kadar berhenti untuk meneruskan percakapan. Begitu juga orang yang berkhutbah terus-menerus berdiri kerana tidak berupaya untuk duduk, hendaklah memisahkan antara khutbah itu dengan kadar perhentian ini. Jadi kalau dia itu memang dia tak boleh duduk, dia uzur tak boleh duduk, tak apalah, dia tak duduk tak apalah, tapi dia kena berhentilah, dia pisahkan antara dua khutbah lah, kan. Jadi pisah tu dia kata melebihi kadar berhenti untuk bernafas. Maknanya kena ada tumakninah lah, ada berhenti yang ada tumakninah lah, kan, ada tumakninah. Segap bernafas tu sekejap aja, kan. Begitu juga orang yang khutbah sambil duduk pun dia tak boleh nak berdiri. Jadi duduk dengan berdiri sama saja, maka di antara dua khutbah tu dia kena penyelangan berhenti yang melebihi kadar bernafas. Maknanya ada tumakninah lah, kan. Baik. Kemudian kelima, suci daripada hadas dan najis.
Syarat khutbah mana seorang itu dia mestilah suci daripada hadas, kena ada wuduk lah. Pakaian dia tak boleh ada najis, badannya tak boleh ada najis, dan dia kena berwuduk. Hadas sama ada hadas besar atau hadas kecil lah kan. Kena bebas daripada hadas besar dan hadas kecil. Syarat ini hanya dikenakan kepada khatib dan bukannya kepada orang yang mendengar. Makmum tadi dia tak syarat, kata dia kena ada wudu kan. Jadi kalau dia tak ada wudu pun waktu dia dengar khutbah tu, lepas itu bila habis khutbah dia pergi cepat-cepat ambil wudu, dia sembahyang, maka sahlah Jumaat dia. Syarat untuk sahnya Jumaat itu pada ketika khutbah itu mesti ada wudu ialah pada khatib. Khatib kalau dia baca khutbah dia tak wudu tak sah. Dia tak ada wudu dia baca khutbah tak sah bagi khatib, ya. Jika ketika sedang berkhutbah khatib berlaku hadas, dia hendaklah memulakan khutbah yang baru. Walaupun hadas itu tidak disengajakan dan penyelangan antara khutbah itu dengan persuciannya yang baru adalah sedikit. Kalau khatib itu tengah-tengah khutbah tiba-tiba dia terbuang angin, batal. Dia pergi ambil sembahyang, dia kena mula khutbah daripada awal balik. Tak boleh sambung. Tak boleh sambung. Walaupun dia ambil sembahyang cepat-cepat, tak lama, dia tak boleh sambung. Kan dia kena mula balik. Lain halnya jika khatib melantik seorang yang lain untuk menggantinya membaca khutbah, maka orang yang mengganti itu boleh menyambung khutbah khatib yang pertama. Tapi kalau khatib tu dia batal sembahyang, terus Bilal naik cepat-cepat, tak berlaku penyelangan lama, sambung, tak apa. Tak perlu mula daripada awal, sambung aja kan. Dia pun batal sembahyang, terus panggil Bilal, naik saya batal sembahyang ni, Bilal pun naik, ni berhenti kat sini tadi kan. Bilal pun sambung baca kan. Tidak berlaku punya, maka Bilal yang tolong ganti dia tu tak perlu mulakan khutbah daripada awal. Sama juga macam istikhlaf dalam solat kalau kita imam batal sembahyang kan, dia boleh, orang lain boleh ganti dia, so ganti sambung jelah kan. Tak perlu ganti tu dah rakaat tadi dah habis satu rakaat dah, nak kena mula rakaat baru pula, tak ada, sambung saja habis sembahyang tu kan. Itu maksud dia. Baik, tapi dia tu sendiri tak boleh, kalaulah dia batal sembahyang, kemudian dia berhenti sembahyang, dia pergi ambil sembahyang, dia datang, dia kena mula sembahyang baru, dia tak boleh sambung. Memanglah ada dalam mazhab Hanafi yang menyebutkan boleh bina ala salah. Dalam mazhab Hanafi ada apa yang katakan orang tu bila dia batal sembahyang dalam solat, dia pergi ambil sembahyang. Kalau tadi dia rakaat pertama dah habis dah, dia dia datang balik, dia sambung rakaat kedua ya. Memang ada dalam mazhab Hanafi itu. Tapi yang jumhur tidak boleh. Jadi itu untuk maklumannya, bukan untuk kita beramal dan bukan untuk diajarkan. Kalau diajarkan jadi kopi keliru habis orang kan. Sebab tempat kita ni, melainkan mereka itu kelompok sama-sama mazhab Hanafi, itu taklah macam kita lah sama-sama Syafi'i. Tapi di tempat kita ini jarang orang dengar begitu kan. Untuk pengetahuan je lah. Dan elok kita jangan amalkan supaya mengelakkan daripada khilaf benda tu kan. Untuk pengetahuan tak buatlah. Baik. Untuk pengetahuan ni maksud dia apa? Maksud dia kalau kita pergi ke satu negara tempat tu, mereka semuanya mazhab Hanafi semua mereka kan, tiba-tiba ada seorang dia batal sembahyang, dia keluar, kita tengok dia, kita pergi negara depa semua mazhab Hanafi, dia batal sembahyang, dia pergi ambil sembahyang, dia datang, kita tengok dia sambung balik, bukan dia mula balik, dia sambung. Tadi dia dah satu rakaat dah, dia tambah 3 rakaat lagi kan. Waktu tu kita tak payah berbalah dengan dia. Itu maksud untuk pengetahuan kita tu, kita tahu dia mazhab Hanafi, kita tak payah balah kamu tak sah apa semua dia. Itu dia mazhab dia, ijtihad ulama yang dia ikut kan. Tapi kita di tempat kita, majoriti kita benda itu kalau kita buat jadi satu orang apa kekecohan lah kan. Ni apa pula, ajaran apa pula ni kan. Baik. Jika khatib berlaku hadas setelah selesai khutbah dan sebelum mendirikan solat, lalu dia segera mengambil wuduk, maka tidaklah menjejaskan kesahihan khutbah itu. Tapi kalau khatib sudah khutbah, dia batal sembahyang,
Sudah khutbah berarti sembahyang, nak solat kan, dia nak solat. Tapi dia terus pergi ambil sembahyang cepat-cepat, maka tidak mengapa, tak putus. Dengan syarat tidak lama lah kan, tidak lama. Maknanya antara khutbah dengan solat itu dia kena ada muwalat. Maksud muwalat apa dia? Berturut-turut. Berturut-turut kadar dia lama mana? Sekira-kira jangan lebih daripada kadar 2 rakaat kalau orang sembahyang sunat. Jadi kalau di antara khutbah dengan solat itu, kalau Allah imam duk panggil orang cepat-cepat masuk penuh-penuhkan masjid dulu, tak putus mualat sebab tak makan masa yang lama. Tapi kalau cepat masuk, ada lagi tak sampai lagi duduk ujung jalan sana, duduk di rumah lagi, tak boleh tunggu mai. Tu tak boleh lah. Dia duduk rumah dia tunggu mai, dah lebih daripada kadar 2 rakaat putus, iaitu kena khutbah balik lah kalau dia tunggu begitu kan. Kalau sekadar orang duduk pintu cepat masuk penuh-penuhkan, sekira-kiranya masanya tidaklah mengambil sekadar 2 rakaat solat, masih tidak putus mualat tu. Baik. 2 rakaat itu ialah 2 rakaat yang minimum, bukan 2 rakaat yang ukuran baca panjang, baca surah, sekurang-kurang minimum 2 rakaat. Kan? Jadi kita 2 rakaat tu berapa? 2 minit, 3 minit, lebih kurang gitulah kot. Kan? Lebih kurang gitulah. Baik. Dah masuk waktu? Dah masuk waktu? Oh, sini tak ada tunjuk masuk waktu, dia dah keluar gambar kita pula itu. Dah masuk dah waktu. Dah masuk kan? Baru masuk kan? Baru ya. Baik. Jadi Ustaz baca perabih, lepas itu azan, baca perabih perengani, nanti kita sambung yang 6. Yang dimaksudkan dengan suci pada najis adalah najis yang tidak dimaafkan. Okey, yang ni kita tangguhkanlah, kita tangguh pada yang seterusnya sebab ini bab najis pula. Jadi kita tutup kat situ, jika khatib berlaku hadas selesai khutbah tadi, kemudian dia sempat berwuduk, tidak lama masanya, boleh terus sembahyang. Kalau lama sangat, pergi buang air dulu apa semua, tu panjanglah, tak boleh dah. Baik. Sampai sekat itu je dulu, kita tangguh kat situ. Lepas ni kita azan dan sembahyang sunat dan terus solat berjemaah insya-Allah. Jadi mohon ampun dan maaf sebarang kekhilafan, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.